Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Syarikat pembekal oksigen di Indonesia diminta menghantar segera bekalan ke hospital-hospital yang dipenuhi pesakit COVID-19. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Maritim dan Pelaburan Luhut Binsar Panjaitan berkata semua pembekal oksigen diarah mengutamakan keperluan bagi kegunaan sektor perubatan. Mereka juga disaran mengimportnya jika perlu. Indonesia terus merekodkan lonjakan kes baharu dengan hampir 30,000 kes dicatatkan semalam. Dalam tempoh itu 558 kematian turut dilaporkan. Sementara itu, peruntukan belanjawan sektor kesihatan Indonesia bagi tahun 2021 meningkat 2 kali ganda sejak awal tahun kepada $1.34 bilion. Menteri Keuangan Sri Mulyani berkata, dana itu diperuntukkan bagi program diagnostik, ujian saringan dan pengesanan, peralatan perubatan rawatan COVID-19 di hospital dan insentif keuangan kepada pekerja kesihatan. Pihak berkuasa secara rasmi memulakan siasatan berhubung nahas pesawat tentera Filipina yang terhempas hingga meragut 52 nyawa. Jurucakap Angkatan Tentera Filipina, Major General Edgar R. Valo berkata, pesawat itu dalam keadaan baik dan mematuhi protokol yang ditetapkan. Malah boleh terbang selama 11,000 jam sebelum dijadual menjalani penyelenggaraan berikutnya. Semalam, Presiden Rodrigo Duterte berlepas ke Bandar Zamboanga bagi melawat mangsa. Angka korban dalam runtuhan kondominium di Miami, Florida meningkat kepada 28. 4 lagi mayat ditemukan. Demikian menurut Datuk Bandar Miami-Dade Daniela Levin Shava. Operasi mencari dan menyelamat digerakkan sepenuhnya beberapa jam selepas sebahagian lagi bangunan kondominium itu diruntuhkan. Sehingga kini 117 orang masih hilang. Di Jepun, pasukan penyelamat giat mengesan 24 mangsa dipercayai mangsa hilang dalam kejadian tanah runtuh di sebuah pusat peranginan Atami. Menurut jurucakap Agensi Pengurusan Bencana Bandar berkenaan Utahara, operasi menyelamat yang ditangguh malam tadi disambung awal pagi ini. Operasi mencari dan menyelamat disertai beratus-ratus anggota tentera dan anggota penyelamat. Perdana Menteri Yoshihide Suga memaklumkan fokus kini adalah mencari mangsa yang masih hidup secepat mungkin. England akan melonggarkan beberapa sekatan COVID-19 bermula 19 Julai. Ia termasuk pemakaian pelitup muka dan penjarakan fizikal. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain Boris Johnson. Johnson sebelum ini berhasrat melonggarkan sekatan lebih awal iaitu pada 21 Jun. Namun terpaksa ditunda selepas berlaku peningkatan kes jangkitan disebabkan varian Delta. Kira-kira 86% individu dewasa Britain telah menerima dos pertama vaksin manakala 63% telah lengkap divaksin. Sementara itu, Jerman menarik balik larangan masuk pengunjung dari India, Nepal, Rusia, Portugal dan Britain. Menurut Institut Robert Koch, semua pengunjung dari 5 negara terbabit kini boleh memasuki Jerman dengan syarat mereka perlu mematuhi peraturan kuarantin. Sukan bola sepak Copa America, gol tunggal jaringan Lucas Paqueta membantu Brazil menumpaskan Peru 1-0 untuk mara ke perlawanan akhir. Satu lagi slot ke perlawanan akhir akan ditentukan antara Argentina dengan Colombia pagi esok. Sementara itu, England lebih yakin untuk berdepan Denmark dalam aksi separuh akhir Euro 2020 awal pagi Khamis ini. Ketua pasukan England, Harry Maguire, percaya peluang bermain di laman sendiri dan di hadapan 60,000 penyokong akan memberi suntikan semangat kepada pasukan itu untuk mara ke perlawanan akhir buat kali pertama dalam tempoh 55 tahun. 4 tahun lepas, skuad The Three Lions kandas di separuh akhir selepas tewas 1-2 kepada Croatia. Tenis terbuka Wimbledon, pemain nombor 1 dunia Novak Djokovic melangkah ke suku akhir. Dia mara selepas menewaskan Christian Garin dari Chile 6-2, 6-4 dan 6-2. Mengiringi Djokovic, pilihan ke-6 Roger Federer. Dia mengalahkan pemain Itali Lorenzo Sonego 7-5, 6-4 dan 6-2.
Kategori wanita pula menyaksikan dua bekas pemain nombor 1 dunia, Angelique Kerber dan Karolina Pliskova turut melangkah ke suku akhir. Kerber menundukkan pemain remaja Amerika Syarikat Coco Gauff 6-4 dan 6-4, manakala Pliskova menyingkirkan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-2 dan 6-3. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.